Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, seperti biasa saya buat video lah secara regular sebagaimana disarankan oleh sahabat-sahabat kita dalam acara untuk menentang dakyah-dakyah Wahabi ataupun pseudo Salafi. Sahabat-sahabat saya ramai juga yang buat live, membuat penentangan dan buat react kepada video-video yang dibuat oleh orang-orang yang pro Wahabi pada pendapat kami. Seperti kalau kita sebut, kita react kepada video Abdullah Hadi bertanya, kita react kepada video Sihabuddin, Mak Yatim, kita react juga kepada video-video yang dibuat oleh ustaz-ustaz yang menegakkan kebenaran, katanya menegak kebenaran yang membida'ah dengan membida'ahkan amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak ada masalah kalau mereka membenteras khurafat, ya, kerana amalan-amalan khurafat di bumi Nusantara ni pun sejak sekian lama memang ada. Segelintir manusia yang menyembah kubur, memang ada lah, ya, segelintir manusia yang menyembah patung. Ini maksud saya orang Islam lah, ada, ya, ada, tak dinafikan. Tetapi kalau mereka main pukul rata saja, yakni mereka pukul rata, mereka mencari kesalahan-kesalahan dalam ibadah, especially umat Islam di Nusantara ini, seperti mencari kesalahan berkenaan sebagai contoh kunut, sebagai contoh lagi selawat Nabi, sebagai contoh lagi baca Al-Fatihah selepas solat. Memang diamalkan sejak sekian lama dan doa-doa, zikir-zikir yang agak kuat sedikit, berjemaah, zikir-zikir yang ramai begitu, dan pelbagai lagi yang mana ianya pada pendapat kami tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Ulama-ulama terdahulu memang mencari pendekatan, mengkaji, ya, dan bersepakat untuk mengesyorkan amalan-amalan ataupun bagaimana, ya, amalan-amalan zikir dan sebagainya lah, yang bagi menambahkan kekhusyukan dalam ibadat itu sendiri, ya. Jadi inilah sebabnya kita tentang golongan Wahabi yang kita sebutkan ini. Bukan itu saja, kalau anda lihat dan perhatikan betul-betul kaedah dan cara mereka berdakwah, juga ada nampak unsur-unsur yang ekstrim, yang tidak puas hati apabila kita menyanggah mereka, dan mereka akan cuba menyanggah kita balik dengan kaedah-kaedah tertentu yang mana mereka tidak boleh terima apabila kita mengatakan mereka tidak betul, ya. Bukan orang-orang biasa yang menyanggah mereka, malah para ustaz-ustaz yang profesional, yang ilmiah menyanggah mereka dan dengan memberi hujah-hujah kepada mereka, tetapi mereka tetap dengan pendirian mereka, dan mereka seboleh-bolehnya mereka kata merekalah yang betul, merekalah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya menyebabkan masyarakat umum terpinga-pinga. Masyarakat umum rasa perkara ini sudah, orang kata, memeningkan kepala mereka, dan dalam keadaan dan situasi tersebut ada juga yang rasa boring dengan agama ini. Ini yang kita risau, kita takut menjadi begitulah, ya. Maka kami sebagai orang awam dan saya sebagai pejuang hal ehwal Islam,
dalam pertubuhan kami, dan saya diamanahkan untuk mengeluarkan sedikit, orang kata dengan cara orang awam lah, ya, bukan dengan cara ilmiah. Ya, ini penentangan kami terhadap pihak-pihak ataupun golongan Wahabi ini, yang mana pada pendapat kami golongan Wahabi ini telah cuba untuk menipiskan akidah umat Islam keseluruhannya dengan mereka menyerang, ya, menyerang ahli-ahli tasawuf, menyerang ahli sufi, yang menyerang ulama-ulama lah, ulama tasawuf, ulama sufi, menyerang ma'rifatullah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umumnya, kalau kita lihat, telah pun membentuk 8 golongan penjaga ummah. Ya, sekiranya ada ke-8 golongan penjaga ummah ini dalam satu masyarakat ataupun satu komuniti Islam, maka stabillah ia dalam semua aspek, ya, semua aspek, termasuk aspek ekonomi, aspek sosial dan lain-lainnya. Jadi pada pendapat saya, satu golongan yang mereka serang ini, satu sektor yang mereka serang ini amat berbahaya, ya, yakni sektor akidah, iaitu ilmu tasawuf, ilmu makrifat dan sebagainya. Mereka kata sesat. Amalan-amalan zikir ini sesat, tidak bertepatan, tidak ikut sunnah katanya. Jadi itulah yang mereka serang setiap hari. Dan mereka juga menggunakan orang awam juga, orang awam seperti saya, untuk memberi syarah kepada orang awam di luar sana menggunakan media sosial seperti ini, dan untuk menarik minat ataupun mendoktrinkan orang-orang awam di luar sana supaya mempercayai mereka, ya. Dan ini, gerakan ini berleluasa sekarang ni. Itulah yang merisaukan kami. Saya berharap kepada anda semua, para penonton, supaya menyokong channel-channel seperti ini dan menghindari channel-channel yang sebegitu, supaya anda semua tidak terjerat dengan dakyah-dakyah mereka ini yang membolehkan negara kita, Malaysia dan juga Nusantara umumnya, ya, boleh menjadi berpecah belah. Kita sudah sekian lama mengamalkan ajaran amalan Islam yang orang kata, yang kita panggil ahli sunnah wal jamaah, dan rata-rata di Nusantara ini bermazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan kita selesa dengan amalan-amalan kita. Maka muncullah pula mereka-mereka ini yang cuba menyerang dan mempertikaikan amalan kita. Apa perasaan kalau benda itu memang benar, tidak betul, tak apa. Apa yang kita buat, apa yang kita amalkan ini adalah adalah dipersetujui oleh jumhur ulama, ya, jumhur ulama, sebelum amalan-amalan itu disebarkan kepada umum. Jadi inilah yang merisaukan kita, anak-anak cucu kita, ya, sahabat. Bukan main-main. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Bukan tak ada apa-apa. Memang ia memberi gambaran pada masa depan itu berbahaya kepada kita semua. Ada orang kata, apa bahayanya? Tak ada apa pun bahayanya, biasa saja. Ya, biasa saja nampak. Ya, nampak biasa saja. Dan kalau anda lihat serangan-serangan mereka ini, anda tengok di media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, mereka ini melancarkan satu gerakan besar-besaran. Apa yang dikatakan biasa, mereka kata biasa, amalan mereka solat, mereka puasa, mereka menunaikan zakat, sama dengan kita. Yang nampak memang sama, tapi perbezaannya ada. Yang membezakan antara mereka ini dengan kita ni sebenarnya banyak. Banyak ini yang menyebabkan kita risau, ya. Kita risau sebab
Yang pertama sekali, mereka menyerang tentang akidah. Mereka tak kata akidah, tetapi mereka menyerang siapa? Mereka menyerang ahli-ahli tasawuf, mereka menyerang ahli sufi, mereka kata sesat, mereka menyerang ahli-ahli tarikat. Sedangkan ini semua satu golongan yang kecil yang sentiasa berdoa untuk membersihkan diri mereka dan juga berdoa untuk kesejahteraan orang ramai, kesejahteraan umum. Bukan semua orang yang mendalami ilmu itu. Itu satu golongan. Dan yang ramainya ialah orang-orang syariat, orang-orang biasa macam kita. Jadi daripada kelompok kecil itu akan terseraplah kepada kita akidah yang baik, akidah yang betul di sisi Allah, ya. Dan kita semua memang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Apa benda yang tak betul lagi, ya, itu satu serangan mereka. Mereka serang di situ. Mereka serang akar dulu, ya. Setelah mereka serang akar, dan agenda mereka ini akan beralih satu step ke satu step ke satu step. Saya pernah mendengar satu syarah daripada Indonesia lebih kira-kira 10 tahun dululah, yang berkenaan dengan Wahabi ini telah bertapak berleluasa di Indonesia, sehingga kan jawatan-jawatan tertinggi kerajaan pun telah mereka dapat. Begitu juga di Malaysia. Saya tak nafikan memang ada orang-orang yang berfahaman Wahabi ini menganggotai jabatan-jabatan agama, menganggotai jadi ahli-ahli politik mungkin. Saya percaya ada. Jadi inilah yang amat berbahaya, kerana tujuan mereka itu ialah untuk menguasai dengan apa cara sekalipun pun. Di peringkat bawahan, mereka menggunakan orang-orang awam untuk menyebarkan dakwah mereka. Nampak cantik tapi bahaya. Ini yang kita perlu serang. Mengapa kami semua serang? Adakah ia memberi impak kepada kami? Pada dasarnya kami memang tak percaya mereka, dia tak memberi impak kepada kami, tetapi kami risaukan ia memberi impak yang besar kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Dan telah banyak berlaku sehingga bercerai-berai, ya, disebabkan fahaman berbeza, sehingga kan ya. Dan ada juga anak-anak tegur bapaknya, ya, yang katanya membuat bid'ah ni. Anak kecil boleh tegur bapaknya. Lihatlah doktrin yang mereka tanam ke dalam minda-minda masyarakat, minda-minda anak muda kita. Dan inilah yang amat berbahaya, dan ianya boleh jadi satu perpecahan pada masa akan datang, ya, kerana kita di sini ada sekolah-sekolah pondok, kita di sini ada tahfiz, pusat-pusat tahfiz, kita di sini ada sekolah-sekolah agama, ya. Itu di situ doktrin minda mungkin caranya adalah berbeza, ya, menyebabkan fahaman-fahaman yang berbentuk yang saya sebutkan Wahabi ini. Ada satu golongan yang telah didoktrinkan, dan satu golongan lagi adalah mengamalkan amalan ahli sunnah wal jamaah. Maka suatu hari kita risau akan berlaku pertembungan ini. Sekarang ini kalau kita lihat, sebab mereka tidak begitu ramai, dan ada negeri-negeri juga telah pun memfatwakan dan tidak dibenarkan diajar di negeri-negeri tersebut fahaman-fahaman ini. Kalau nak amal sendiri itu amal lah, ya. Kita pun tak ada masalah, kita bebaskan. Tapi kalau diajarkan, disebarkan secara meluas, maka ianya bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Itulah salah satu mengapa kita menyerang mereka. Saya buat masa ni, saya serang orang-orang yang menyebarkan dakwah, yang suka mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan ustaz-ustaz yang memberi ceramah di dalam YouTube, ya, yang kadang-kadang perkara-perkara kecil pun mereka memperlekehkan ustaz tersebut. Dan inilah
cara yang tidak baik, ya, tidak sihat pada pendapat saya, maka saya serang mereka dulu, beberapa orang lah di dalam YouTube. Dan saya nak pesan jugalah, saya nak mengajak lebih ramai penonton-penonton, ya, dengan memberi sokongan kepada saya, membolehkan saya membuat video-video dan yang lebih orang kata baik, dan untuk menyerang mereka-mereka ini. Jika anda sayangkan anak cucu anda, marilah kita sama-sama, walaupun kita tidak setinggi mana ilmu seperti mereka, golongan-golongan ilmiah, kita juga di peringkat bawah, kita kena bertanggungjawab untuk menyerang fahaman Wahabi daripada menular ke segenap pelosok masyarakat ini. Okey, sahabat, itu saja saya rasa untuk video pendek kali ini. Dan di mana saya mohon kepada anda, berilah galakan kepada saya dengan anda subscribe channel saya ini. Yes. Terlebih dahulu saya mohon kemaafan kepada sahabat-sahabat semua jika ada salah dan silap saya, di mana saya bercakap secara spontan saja dan tidak ada teks, ya. Mungkin ada silap salah dalam percakapan saya. Saya mohon ampun dan maaf, ya, jika bermanfaat kepada anda di atas apa yang saya utarakan. Mohon subscribe, ya, untuk memberi sokongan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.